Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Nizam bin alias bernombor metrik 291083. Saya dan kumpulan saya telah membahagi tugas dan saya telah memilih untuk memberi penerangan tentang hala tuju syarikat yang berada di dalam Bursa Saham Malaysia, iaitu syarikat yang kami pilih ialah TNB. So pertama sekali saya merakamkan jutaan terima kasih kepada ahli kumpulan saya kerana telah memilih syarikat yang amat baik dan dikenali oleh rakyat Malaysia. Pertama yang saya akan perkenalkan adalah hala tuju TNB. Seperti mana kita tahu, tema TNB adalah Better World, Brightest Life. Maksudnya mereka ingin menjaga alam semesta jadi dan cuba membaiki dan ataupun mengurangkan orang panggil haba ataupun dioksida yang akan mereka hasilkan. Hala tuju TNB haruslah selari dengan tema mereka, dan TNB haruslah melaksanakan inisiatif dan sumber ke arah merealisasikan matlamat TNB dengan pelaburan untuk masa depan yang lebih hijau, sihat, lestari dan juga untuk generasi yang akan datang. Hala tuju ini bertujuan untuk mencapai atau melepaskan sifar bersih menjelang 2050 sebagai salah satu langkah untuk ke arah dekarbonisasi dan tenaga yang akan diperbarui. Ini kerana hasrat TNB untuk meneruskan komitmen untuk mengurangkan intensif sebanyak 35% serta pengurangan 50% kapasiti penjanaan arang batu menjelang 2050. Bagi saya, hal tuju ini amat bagus untuk menyelamatkan bumi kita dan mengurangkan suhu bumi terus meningkat. Inisiatif ini amat bagus kerana dia TNB bukan saja ingin mendapatkan tenaga, tetapi tenaga yang diperbarui, tapi dia menjaga alam sekitar supaya karbon ini tidak akan keluar dengan terlalu banyak. So mereka, syarikat TNB akan mengurangkan karbon itu. Dekarbonisasi ini juga merupakan peluang yang terbaik untuk masa depan yang lebih sihat dan mencipta peluang pekerjaan dan meningkatkan kualiti udara yang lebih bersih. Kerana kita kat luar ni, kalau kita mempunyai pencemaran udara yang melampau, dia akan memberi kesihatan yang tidak baik ke dalam tubuh badan kita dan juga manusia lah sekitar aktiviti-aktiviti tersebut. Persekitaran pengawalan ataupun kawal selia adalah kunci untuk mengembangkan lagi pembawa tenaga dan penggunaan air yang lebih baik dan pembebasan karbon yang serendah mungkin untuk mempromosikan dekarbonisasi yang lebih efisien. So hala tuju TNB ini amatlah jelas dan juga amat efektif menjelang 2050. Okey, seterusnya, secara dasarnya pihak TNB menyokong pelan pembaharui tenaga, orang panggil renewable energy ataupun RE, untuk menaikkan jumlah kapasiti
tenaga hijau yang mempunyai dalam gabungan kapasiti penjanaannya. So kita ada pelan pembaharui tenaga ataupun yang boleh meningkatkan kapasiti tenaga hijau. Ini adalah pelan-pelan yang dibuat oleh pihak TMB untuk untuk menyokong atau meningkatkan kapasiti tenaga hijau. So apa yang TMB buat ini adalah untuk berdasarkan pelan pembangunan penjanaan semenanjung Malaysia. Ini adalah pelan yang diberikan ataupun difokuskan oleh pihak kerajaan lah. So pihak TMB mengambil kira keperluan yang membolehkan TMB mengimbang trilema tenaga. So ini mengambil kira lah dengan satu adalah pelan pembangunan menyokong hasrat kerajaan, satu lagi dia mengimbangkan trilema tenaga. Okey, bagi perniagaan antarabangsa pula, pihak TMB memberi peluang ataupun memberi tumpuan sepenuhnya kepada pembangunan portfolio pembarui tenaga ini ataupun dikenali RA, serta menjalankan peranan sebagai peneroka teknologi hijau. So mereka akan bagi tumpuan kepada pembangunan portfolio. Maksudnya kalau ada portfolio yang tentang RE ni, mereka akan bagi tumpuan jika okey yang boleh digunakan pakai, mereka akan bawa ke Malaysia untuk digunakan pakai di Malaysia, di negara kita lah. Okey. Oleh itu, pelan pembaharui tenaga ataupun RE ini wajar dipertimbangkan bukan sahaja di dalam negara tetapi di luar negara. Jika kita lihat sebelum ini, TMB dia pernah membeli beberapa syarikat ataupun mempunyai share di dalam syarikat-syarikat yang mempunyai kepentingan tentang apa panggil kilang ni lah, kilang macam kilang kincir angin yang berada di pesisiran pantai di luar negara lah. So pihak TMB melalui anak syarikatnya telah membeli ataupun menandatangani share di dalam syarikat tersebut. Pendapat saya ini amat bagus kerana hal tuju TMB ini amat jelas dan tema tu saya rasa satu Malaysia telah nampak di bil elektrik mereka kan. So kita nampaklah apa hala tuju yang jelas yang TMB bawa selama ini. Setelah saya membincangkan tentang hala tuju syarikat TMB, kini saya akan menerangkan tentang strategi-strategi yang pihak TMB telah strategi-strategi yang telah dirangka oleh pihak TMB. Sebagaimana kita tahu, negara kita telah dilanda ataupun telah melalui pandemik COVID-19 yang pada tahun 2020. Oleh itu, terdapat keperluan mendesak untuk membina semula kehidupan dan ekonomi dengan cara ekonomi negara yang lebih mampan, dan juga ia satu keperluan yang penting yang sangat bergema dalam TMB ni. So bagaimana TMB melihat perkara-perkara yang seperti peningkatan tenaga sebab COVID, orang duduk rumah. So mereka nampak permintaan dan juga keperluan elektrik di Malaysia amat tinggi, dan ini salah satu cabaran pihak TMB. Oleh itu, pihak TMB bertanggungjawab untuk memastikan bekalan-bekalan yang boleh dipercayai ataupun bekalan-bekalan yang cukup untuk strategi kelestarian TMB mengimbangi pertimbangan sosial ekonomi serta pemeliharaan alam di sekitar. So dalam masa sama kita nampak
TNB memperbaiki mutu perkhidmatan mereka serta mereka menekankan juga pemeliharaan alam sekitar dan juga pertimbangan sosial ekonomi. Sebagaimana kita tahu, sebagaimana kita tahu, hala tuju ini bertujuan untuk melepaskan sifar bersih menjelang 2020. Sebab tu mereka fokus kepada tenaga hijau ni lah, ataupun pemeliharaan alam sekitar. Okey, sebagai keutamaan strategi, agenda kelestarian TNB ini kini terus berkembang sejak 2 dekad yang lalu ke arah memacu lebih banyak nilai berimpak tinggi dan jangka panjang bagi perniagaan dan juga pihak-pihak berkepentingan di dalam syarikat TNB. Okey, sejak beberapa tahun lalu kita lihat kemampanan yang kita lihat adalah kunci untuk menangani bukan saja terima tenaga, tapi juga ia adalah masa depan perniagaan yang untuk syarikat TNB. Jika mereka nampak benda ini, mereka harus beware dan juga berjaga-jaga dan juga sentiasa bersedia untuk kemungkinan yang akan datang. Okey. Memandangkan TNB meneruskan usahanya untuk memastikan kepercayaan tenaga dan juga mengimbangi kemampanan dan juga kemampuan tenaga. Pihak TNB juga harus mengharungi cabaran dan juga risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan juga pandemik. Jika kita lihat sekarang pada tahun 2022 cuaca dan juga perubahan iklim memang tidak normal lah seperti hari tahun-tahun yang lepas. Sekarang kita dalam tempoh orang cakap musim tengkujuh dan hujan lebat yang akan melanda negara kita. So pihak TNB harus bersedialah dengan apa sahaja kemungkinan yang akan datang. Okey, untuk terus mendahului gangguan industri yang berpusat dan penyah karbon, desentralisasi dan juga pendigitalan dan pembatalan pendaftaran. Pelan kemampanan yang amat penting itu adalah perlulah sentiasa mantap dan juga mampan. Okey, selain itu, antara strategi-strategi yang diberi keutamaan adalah memenangi hati rakyat. Jika kita lihat sewaktu pandemik dan juga sebelum masa pandemik, terlalu banyak aduan dan juga pelbagai komen bukan saja di media sosial, tetapi di ruangan akhbar pun kita akan lihat bagaimana pengguna elektrik meluahkan rasa perasaan dengan kos dan juga gangguan elektrik yang sering mereka lalui semasa pandemik. Kerana kita lihat penggunaan dan juga permintaan elektrik di masa pandemik amat tinggi, dan juga kerana orang duduk rumah lah kan. So dari sudut itu, pihak TNB lihat perlu ada strategi untuk memenangi hati pengguna dan juga pengguna dan juga rakyat Malaysia lah. So strategi ini amat bagus kerana dia menjaga imej TNB bukan sahaja dalam negara tapi di luar negara, kerana strategi ini amat penting untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan juga meningkatkan produktiviti dan juga kecekapan syarikat TNB.
jika kita lihat beberapa faktor yang pihak TNB beberapa faktor yang memberi alasan kenapa TNB ingin memfokuskan strategi memenangi hati rakyat ini. Kerana kita lihat, tengok bil tinggi sebulan pakai sikit tapi tinggi, tapi sebenarnya mereka memaklumkan kepada memberi komen kepada pihak TNB, pembaca meter salah membaca meter tersebut. Oleh itu mereka menyangkal bil yang mereka guna. Maksudnya tak ada kepercayaan kepada pihak TNB itu sendiri. Oleh itu, pihak TNB telah memberi satu inisiatif lah, dengan menukar meter yang baru kepada setiap rumah, dan juga sentiasa fokus dan juga sentiasa membuat kerja-kerja membaca meter dengan lebih efisien, seperti menggunakan kamera ataupun teropong yang lebih canggih. Selain itu, yang saya nampak untuk cara oleh kerana semua rakyat Malaysia, segelintir rakyat Malaysia mempunyai online, mereka telah mengeluarkan ataupun menginovasi produk-produk baru dan juga perkhidmatan yang baru. Yang sebelum ini offline, mereka akan onlinekan bil kita, supaya kita boleh monitor dan juga kita boleh lihatlah bil kita dari masa ke semasa. Selain itu, jika kita lihat, TNB